muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Lafaz niat sembahyang tu menzahirkan niat. Niat tu kena bagi betul. Niat duduk di dalam hati. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang nak sembahyang ni dia susah. Inna salata kanat lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya solat ni sangat berat melainkan orang-orang yang khusyuk. Nak sembahyang ni bukan senang. Tuan-tuan tengok ada setengah orang tu bila nak takbir tu usalli duk usalli tu 4 kali lah. Tak lepas-lepas lagi. Dia pergi di Mekah duk usalli. Arab sebelah ni marah. Arab kata kat dia, ni hang nak sembahyang, hang abang kat aku buat apa? Hang sembahyang jelah. Usalli tu sahaja aku sembahyang. Dia kata hang tak payah habaq. Arab ni jenis tak payah habaq, mana jenis Allahu Akbar macam tu je. Depa senang kan. Kita yang jadi susah. Dah yang tu susah dah pasal nak bagi lagi susah. Sat lagi bila takbir tu Allahu Akbar kabira, punya nak makharijul huruf, nak jaga makhraj huruf. Ihdinas sirat, kawan habis tersebelah ni berselerak habis dah, dia geram tak kira dah. Kacau betul dia ni. Tuan-tuan, kita sembahyang jangan kacau orang lain. So nak dapat yang tu tuan-tuan, niat kena betul. Daripada mula nak mai sembahyang, ambil wuduk, kena bagi sempurna niat. Okey. So perkara yang kedua selain daripada ikhlas, yang kedua niat. Macam mana nak kaitkan ikhlas dengan niat ini dalam arti pengorbanan? Lihatlah apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan sahabat dia, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang nak berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, sesungguhnya bagi dia adalah Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi atau kama qala. Barang siapa yang berhijrah kerana lidunya yusibuha, kerana dunia dan segala kepentingannya, ataupun kerana perempuan yang ingin dikahwininya, baginya fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau yang tu niat dia, yang itulah yang dapat. Kalau kita buat pengorbanan, kita nak buat ibadah korban semata-mata nak daging, kita dapat daging ya, pahala apa pun tak dapat. Esok ni lembu tu tak tunggu kita di akhirat nanti. Sebab apa? Sebab niat tak betul. Kalau kita main mengaji ni semata-mata kerana nak main teman kawan ke, semata-mata sebab tak ada kerja di rumah main dengar mengaji pun, kena betulkan niat. Kalau tidak, tak dapat apa. Kita main mengaji ni sebab kita tahu utlabul ilmi faridah, menuntut ilmu tu wajib. So sebab tu kita kena main mengaji. Dan nak main mengaji ni untuk apa? Untuk menambahkan ilmu. Nak tambahkan ilmu untuk apa? Untuk memantapkan amalan. Al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu tanpa amalan ibarat pokok tanpa buah. Ada ilmu tak beramal ibarat pokok tanpa buah. Tapi ada amalan tanpa ilmu lagi teruk. Duk semayang membuta ikut dan dia tak tahu apa. Ni makcik awak semayang lagu ni, tak tahulah, duk biasa dah. Macam kita kadang-kadang pergi semayang subuh di masjid, tiba-tiba habis semayang subuh ada orang bangkit semayang sunat. Kan? Boleh ke semayang sunat lepas subuh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Lepas tu kawan tu semayang. Lepas kawan tu semayang, kita nak habaq apa kat dia? Takkan kita nak pergi turun-turun, ni apa ni hang ni? Dah lah, jangan. Bagi dia habis semayang, habis siap-siap, saat lagi pergi bisik tepi dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa habaq? Baik, kita kan selalu tanya apa habaq. Kita orang Melayu ni jumpa bila pun tanya apa habaq. Pasal apa orang Melayu ni tak penyakit? Paling penyakit yang paling kritikal di kalangan orang Melayu, penyakit apa tuan? Penyakit apa? Betul abang tak? Paling kritikal penyakit orang Melayu ni penyakit apa? Siapa boleh jawab? Saya nak bagi ayat. Sakit apa? Abang tak? Gout, jantung, gimana? Sakit apa tuan? Paling popular di kalangan orang Melayu ni, tak tahu? Satu, dak.
Sakit apa tuan-tuan? Sakit hati. Orang Melayu ni sakit hati kat orang ni, ya Allah tak tahu nak habaq. Sama-sama Melayu pun sakit hati. Padahal Melayu ni juga asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hak Melayu ni jugalah asyhadu an la ilaha illallah. Tapi boleh duduk berniaga dalam satu tempat, boleh duduk bagi kedai kawan ni tak nampak, kedai kawan ni tak nampak. Dengki, khianat. Orang Melayu cukup champion bab tu. Kita tengok Cina, hang mailah mana pun, apa yang mereka perjuangkan? Mereka perjuangkan kepentingan bangsa daripada dulu. Kita tidak, orang tak katalah ketam Melayu dengan ketam Cina. Tuan-tuan pernah dengar cerita ketam? Ketam Cina ketam apa? Hak yang warna hitam tu kan? Ketam apa dia panggil tu? Ketam batu. Baik, ketam batu ni kalau kita tengok orang jual ketam batu ni, apa dia buat? Mereka ikat semua. Ketam Melayu ni ketam apa hak warna biru tu? Ketam bunga tu. Ketam bunga ni orang buat apa? Orang ikat tang, tahu lah, tang sepit dia. Baik, tok guru saya mengaji masa dulu-dulu mengaji, dia habaq, inilah umpama orang Melayu kita. Cina ni dia tak gaduh. Kalau kita bubuh ketam batu ni dalam satu bakul, bubuh ketam Melayu ni dalam satu bakul, kita boleh tengok ketam Melayu ni tak gaduh ikat. Pasal apa? Tidak akan ada seekor ketam pun yang akan keluar daripada bakul itu. Sebab agak-agak nak keluar, kawan ni guna penyepit dia, kais turun. Betul tak? Lagi gamak-gamak nak keluar, kawan ni guna penyepit dia, naik turun. Gamak-gamak kawan ni nak boleh naik, kawan ni terjatuh pula. Ketam Cina diikat semua supaya apa? Semua tak boleh keluar. Kalau tidak, dia akan keluar semua. Kita pilih tengok kedai-kedai makan Cina, food court Cina, ada dengki apa, khianat apa? Tak ada. Ada masuk-masuk kedai ni, aku tak nampak kedai hang gelap, padahal kawan tu duduk berniaga ni. Siapa punya kerja? Orang Melayu lah. Baik, di mana nilai pengorbanan kita terhadap agama, bangsa dan negara kita? Tak ada, tuan. Baik, balik cerita ketam. Lepas pada tu tak boleh berjaya, semua orang Melayu dengki, khianat. Paling teruk ialah sakit hati kita ni. Akhirnya kitalah jadi orang yang ketinggalan. Kita jadi pelarian di negeri dan negara kita sendiri. Kita kian terhimpit. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan duduk belah seberang ni, nampaklah juga muka Melayu. Saya duduk belah Tanjung ni, Allah, makin hari makin kampung Melayu semua makin hilang. Buat rumah 300,000, 400,000 kita nak beli, macam mana nak beli, tuan-tuan? Pakat lari habis main duduk di seberang, tak apalah, boleh pijak tanah. Habis lalas sekali, semua tu boleh kat mereka. Baik, so kita nak cerita balik tentang pengorbanan. So fikirlah nak jadi ketam Melayu ke ketam Cina, fikir. Penyakit hati ini adalah yang datangnya daripada niat. Penyakit hati ini juga datangnya daripada keikhlasan. Tidak ada keikhlasan, niat yang tidak betul, sakit hati. Sebab tu kita dalam nak menghayati arti pengorbanan, perkara yang ketiga yang perlu diberi perhatian ialah apa? Hati. Kata Nabi SAW, inna fil jasadil mudghah, iza saluhat saluhat jasadu kullu, wa iza fasadat fasadat jasadu kullu, ala wa hiyal qalb, kama qala. Dalam diri manusia tu ada seketul daging. Kalau baik seketul daging ni, seketul darah lagi, segumpal darah ni, yang daging yang ada dalam ni iza saluhat, kalau baik, saluhat jasadu kullu, baiklah semua dah. Kalau busuk, kalau tak elok, rosaklah semua dah. So, dalam menghayati arti pengorbanan, perkara yang ketiga yang perlu kita beri perhatian ialah hati kita. Selain daripada yang pertama, saya kata apa tadi? Ingat tak? Ikhlas. Yang kedua, niat. Niat tu mai duduk di mana? Hati. Baik. Dalam sepotong hadis Nabi yang lain, Nabi SAW bersabda,
An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aitu rajulan ghaza yaltamisu al-ajra والذكرى ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له فأعادها 3 مرار ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. Riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Daripada Abu Umamah radhiyallahu an katanya, seorang lelaki telah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah hukum seorang yang pergi berperang untuk mencari pahala dan nama yang terpuji? Adakah ia akan dapat apa yang dia nak?" Seorang sahabat tanya, ada seorang lelaki datang berjumpa dengan Nabi. Seorang sahabat, Abu Umamah cerita, ada seorang lelaki datang berjumpa dengan Nabi. Dia mai, dia kata, "Nabi, ya Rasulullah, dia nak pergi perang. Bila dia nak pergi perang, dia nak pergi perang bukan kerana nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia nak mencari apa? Nak mencari pahala dan mencari nama yang terpuji. Nak pahala dan nak nama. Dua-dua dia nak. Kan? Kita bagi derma, kita nak pahala, tapi pada masa yang sama kita buat cek besar-besar, kita habaq kat orang, kata kita bagi derma. Apa yang kita nak tu? Pahala ke nak nama? So sahabat ni dia cerita, ada seorang lelaki jumpa Nabi SAW, datang berjumpa dengan Nabi. Dia kata dia nak pergi berperang untuk mencari pahala, pada masa yang sama nak cari nama. Apakah yang ia akan dapati? Maka Rasulullah SAW menjawab, la syai'a lahu. Orang itu tidak beroleh apa-apa pahala. Pahala pun tak dapat, apa pun tak dapat. Kemudian si penanya tadi mengulangi pertanyaan itu 3 kali. Fa'adaha 3 mirar. 3 kali dia tanya. Lalu Nabi tetap menjawab, la syai'a lahu. Maknanya apa, tuan? Saya kita cerita. Summa qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menjawab, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, la yaqbalu minal amal, tidak menerima sebarang amalan illa ma kana lahu khalisan, sekiranya tidak ada keikhlasan. Wa batughiya bihi wajhah, dengan tujuan untuk mendapat, wa batughiya bihi wajhah, dengan tujuan untuk mencari keredaan. Ada keikhlasan dan mencari keredaan. Yang keempat, dalam menghayati arti pengorbanan ni tuan-tuan, selain daripada 3 perkara yang saya habaq tadi, kena keikhlasan, kenapa lagi? Niat kena betul lagi, hati kena elok. Nak cari apa yang keempat ni tuan-tuan? Nak mencari keredaan. Nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita nak. Apalagi yang kita nak atas dunia ni tuan-tuan. Nak kereta besar mana? Nak rumah besar mana? Nak bini besar mana lagi? Hak bini duk ada pun tak larat nak cepung lah. Lintas jalan pun suruh lintas sendiri lah. Dulu bukan main, masa zaman naik Vespa dulu, siap suruh pegang pinggang lagi. Pegang elok-elok nah. Peganglah kawan ni pun dengan pakai kain ketat dulu kan. Dulu zaman kain ketat. Lepas tu baju duk terkipas lagu ni, terkipas-kipas lagu tu. Jenis sanggui dengan India, beli dijual murah. Tuan-tuan tahu jual murah? Tuan-tuan tak tahu, kok orang seberang tak bisa pi. Dulu mak saya, zaman mak saya dululah, zaman mak Melaka, kalau nak pergi kenduri saja, tahu kenduri, nak pergi kenduri, mereka semua nanti pergi jual murah, nanti pergi bazar. Ingat ku nak beli apa? Nak pergi beli rambut tumpang, nak bubuh di ke belakang ni bagi nampak sanggui punya besar. Lepas tu nak pergi beli apa? Nak pergi beli selendang, hak yang rambu-rambu semua. Lagi nak pergi beli minyak wangi jasmin.
Saya ingat lagi minyak wangi bunga melok nama jasmin, bubuh bunga melok dalam sapu tangan, bubuh tuang minyak wangi itu dalam sapu tangan. Dulu mana ada spray-spray semua, tak ada. Lepas tu pergi beli bedak nyonya siam. Nak sapu bagi putih, bagi kelabu-kelabu sikit, hak gelap pun nampak kelabu. Nak bagi nampak coklat-coklat sikit. Tara tu lah orang dulu make up pun bukanlah ni macam pakai Simplicity SK2 apa semua, tak ada. Dulu pakai bedak nyonya dengan bedak siam hak warna botol besar ni. Bedak ketui nyonya tu, ni India punya tunjuk. Tapi elok pun orang dulu. Lah ni makin duk pakai makin tak elok. Muka dia elok, perangai tak elok, buat apa? Baik. Pi kenuri apa semua, dah beli barang mak ni, sintil lengan pula nak ambil lauk. Alahai, ni dia bagus punya gondu-gondu punya duk bubuh. Dulu-dulu pound ni. Ni dia pound. Lah ni apa pound, tak ada. Ada orang lah ni simpan pound besar-besar, tak ada, semua dia jual habis lah. Tuan-tuan, kalau dulu pakai pound ni tak boleh kira memang A lah. Tapi lah ni dah kita bertudung, tak pakai lah pound-pound tu, pakai pun tak nampak, baik tak payah pakai. Baik, dalam nak mencari keredaan Allah, bukan kita nak tunjuk kat siapa-siapa. Kita nak main mengaji ke, kita nak main apa pun tak payah tunjuk kat siapa-siapa. Kita nak main-main lah. Cumanya kalau kita nak main tu, kita ajak orang lain main, alhamdulillah, itu lebih baik. Bukan kita saja nak masuk syurga, tuan-tuan. Bukan saja kita nak duduk dalam taman-taman syurga, kita ajak orang lain, ajak orang sebelah. Pakat-pakat main naik kereta ke, main pada mana-mana main. Jom kita pergi mengaji. Ada ustaz mana tak tahu depa nak panggil main hari ni. Dr. Badlan nampak dia ada ustaz motor besar. Saya terkejut bila Dr. Badlan tahu saya naik motor besar. Kalau naik motor besar pakai jubah ni teruk tuan, jenuh terselak. Tapi kadang-kadang saya buat juga. Tapi kena hati-hati ya, kena pakai seluar ke dalam, tidak jenuh. Dia terpusing kain juga. Baik. So, perkara yang keempat yang kita perlu ada dalam menghayati erti pengorbanan kita itu ialah mencari keredaan Allah. Kalau tidak ada keredaan Allah ni, kita nak pergi mana tuan? Allah Ta'ala dah bagi kita peluang atas dunia ni. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuhan dah bagi pilihan, nak buat baik ke dengan nak buat buruk. Tuhan dah bagi pilihan. Terpulang pada kita. Tuhan bagi peluang kat kita untuk memilih, nak pilih jalan yang baik ke, nak pilih jalan yang buruk ke. Sebab apa? Sebab dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah Ta'ala dah habaklah, buatlah kebaikan sebesar zarah sekalipun akan ada balasan baik, buat buruk sebesar mana sekalipun akan ada balasannya. So kalau kita buat apa perkara tidak mencari keredaan Tuhan, apa lagi yang kita nak cari? Sebab di akhirat nanti kita tak ada pilihan, tuan-tuan. Hari ni kalau kita tak duduk kawasan ni, kawasan apa? Kubang Semang lah, Kubang Ulu. Apa nama tu imam tu, apa, Ustaz Usin. Ada lagi ya? Ada lagi apa, Ustaz Ridwan arwah dah, tu kawan saya tu. Ustaz Usin tu pengetua Manabi'ul Ulum lama tu, tok guru alim, nampak yang macam tu tapi ilmu banyak. Kalau kita buat sesuatu tanpa mencari keredaan Allah, kita nak pergi di mana? Kalau hari ni kita tak duduk di Kubang Ulu, kita boleh pergi duduk tempat lain. Kalau kita tak mau duduk di kawasan apa Pematang Pauh, kita boleh pergi duduk tempat lain. Kalau kita tak mau duduk di belah Tanjung, kita boleh main duduk seberang. Di akhirat nanti kita cuma ada dua pilihan, syurga ataupun neraka. Tak mau duduk syurga, tempat dia dalam neraka. Kalau tak mau duduk dalam neraka, tempat dia dalam syurga. Tapi adakah diri kita ini layak untuk masuk dalam syurga? Kena cek balik. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an pernah berkata, dia kata, kalaulah di akhirat nanti diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, masuklah kamu ke dalam neraka, ke dalam syurga, melainkan seorang saja akan masuk dalam neraka. Sayyidina Umar kata, aku takut yang seorang tu aku.
Semua orang masuk syurga, kata Allah. Diseru. Sayyidina Umar buat cerita lah, dia kisahkan, dia kata, kalaulah diseru semua orang masuk dalam syurga kecuali seorang masuk dalam neraka, aku takut yang seorang tu aku. Cubalah malaikat tu main habaq kat kita, semua orang yang ada dalam ni masuk syurga kecuali seorang. Kita ni kata apa? Takkan aku kot, orang lain banyak lagi teruk pada aku. Aku ni kira boleh main mengaji di Darul Hidah ni, kira bagus dah ni. Ada lagi yang teruk pada aku. Sebab kita selalu apabila menilai keburukan, kita akan tengok orang yang bawah pada kita. Salah kan? Kalau kita nak nilai keburukan, jangan tengok orang bawah pada kita, tengok diri kita. Nampak orang yang lebih baik daripada kita, baru kita boleh berjaya. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan? Dah orang Melayu kita dah memang macam tu. Kalau tidak, mereka tak buatlah lagu apa? Enjit semut, siapa sakit naik atas. Orang Melayu ni kira nak pelai orang, nak pelekoh orang. Enjit semut, siapa sakit naik atas. Lepas tu lagu apa lagi? Ataupun tom tombak. Apa lagi? Tu nak tahu lagu tu. Pecah sebiji, tinggal serangkak. Lepas tu dah habis serangkak, habis semua, pecah habis semua, nyanyi pula lagu lagi, menyanyi lagi. Rangram pisang masak layu. Oh nenek rumah nenek nak runtuh. Rumah siapa tuan? Rumah orang Melayu. Betul lah. Ada Cina buat lagu tu? Ada Cina buat lagu bangau oh bangau? Tak ada. Kira nak salah orang, salah sendiri tak nampak. Bila ada peluang, kira nak pijak kepala orang. Itulah kita. Kita tidak pernah memikirkan tentang survival kita orang Islam yang ada di dalam negara kita. Nasib baiklah tuan-tuan, artikel 11 Perlembagaan Negara ada tulis orang Melayu ni, orang Islam, agama persekutuan bagi kita ialah Islam. Selamat kita tuan. Kalau tak ada tu jenuh. Dalam IC kita tulis dah, kalau nama Melayu ni Islam lah dia, tak perlu bimbang dah. Walaupun dia tidak mengamalkan cara hidup Islam. Nasib baiklah. Kalau tak ada, kalau umur 18 lah baru kita nak pilih agama apa tuan-tuan, saya yakin dan percaya ramai anak-anak muda hari ini tidak akan memilih Islam. Kita rasa amat sedih. Tapi alhamdulillah kita ada hari ini. Yang tu yang kita kena pertahankan. Pertahankan apa yang ada, supaya nanti kita tidak termasuk dalam golongan orang yang hambat tak dapat, yang ada terlepas habis semua. Dunia pun kita tak dapat, akhirat jauh sekali. Apa pun kita tak boleh atas dunia, hidup pun tak selesa, tak sempurna atas dunia ni, akhirat lagilah tak ada apa. Hari ni kita boleh semayang, boleh mengaji, boleh pergi kuliah, boleh pergi senang tuan-tuan. Saya baru balik daripada Mesir dengan Jordan, pergi menguruskan pelajar-pelajar yang nak sambung belajar di sana. Bila kita kenangkan negara kita tuan-tuan, ya Allah, bertuahnya kita berada dalam negara kita hari ini. Nak semayang mudah, nak kuliah mudah, apa-apa senang, tak ada halangan apa-apa. Tambah-tambah lagi kalau kuliah-kuliah hak mai jenis duk tembak tu, lagi kita suka kan. Habaq pula tanya ustaz ni, orang ustaz